bertanyakan tentang perkabaran. Hari ini saya saya telah menerima saman dan sebagainya kan, yang risau kan. Jadi saya nak bagi jawapan kepada semua secara serentak. Jadi tak payahlah saya nak jawab satu persatu WhatsApp. Saya dah tak terbaca WhatsApp yang dihantar kepada saya. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, laporan polis ke, pendakwaan di mahkamah ke, saman ke, ini semua adalah asam garam. Asam garam ataupun sebahagian daripada cabaran, rintangan yang kita terpaksa lalui dalam usaha kita menegakkan kebenaran, tuan-tuan. Ini perkara yang kalau kita kata orang tu tak sanggup di lambung ombak, jangan kita berumah di tepi pantai. Itulah dalam bahasa yang mudah dipahami. Untuk makluman tuan-tuan, apa yang hari ini digambarkan seolah-olah macam Perdana Menteri sudah menang kes mahkamah, ini tak betul, tuan-tuan. Ramai orang risau sangat. Ada pula yang ada ni, siapa ni, Sazili Unity pula mengatakan bahawa saya merayu supaya minta dikurangkan lah kerana saya jual sate lah. Macam-macam, tuan-tuan. Sebenarnya apa yang berlaku ialah Perdana Menteri atas kapasiti peribadi, iaitu Dato' Seri Ismail Sabri atas kapasiti peribadi telah meminta injangsi mahkamah. Dia meminta injangsi mahkamah secara ex parte. Bila dia minta injangsi mahkamah secara ex parte, maknanya saya tak ada di mahkamah, peguam saya pun tidak mewakili saya di mahkamah. Dia minta daripada mahkamah supaya saya punya live pada tanggal 22 hari bulan dengan tajuk bila Presiden panggil dia tidak hadir, tetapi dia boleh pula berjumpa dengan Tun Mahathir. Video itu pada 22 bulan 8 yang lepas, mereka telah mendapat perintah mahkamah, injangsi mahkamah untuk saya mengeluarkannya daripada laman sosial saya, laman sosial Facebook page Lokman Nur Adam Official, laman YouTube channel Lokman Adam, laman Instagram channel Lokman Nur Adam, dan juga TikTok channel Dato' Filosofi Lokman Nur bin Adam. Jadi ini injangsi mahkamah. Kita kena hormat injangsi mahkamah, dan saya dah delete lah. Saya dah delete sehinggalah pada 26 hari bulan 9 ini akan ada pendengaran secara interparti. Jadi pada ketika itulah peguam saya akan mewakili diri saya untuk mempertahankan bahawa apa yang saya perkatakan itu ialah apa yang dipanggil sebagai fair comment, fair comment, pandangan saya, bacaan politik saya sebagai penganalisa politik. Jadi itulah yang akan peguam saya bentangkan. Kalau masa tu nanti dia punya peguam pun akan berhujah, dan akhirnya hakim akan buat keputusan sama ada apa yang saya post itu akan dikekalkan injunctionnya, ataupun ada kemungkinan besar saya boleh post balik. Saya boleh post balik, dan mungkin juga sebab bila dia mendapat injangsi ni, kalau misalnya injunction itu mendatangkan kerugian bagi saya, mungkin juga dia pun boleh bayar, dia kena bayar kepada saya balik. Kalau misalnya injangsi yang dia buat itu dia kalah ketika pembicaraan secara interparti. Jadi belum lagi bicara, tuan-tuan, belum lagi bicara. Pihak Dato' Seri Ismail Sabri hanya mendapat perintah mahkamah, injangsi mahkamah secara ex parte untuk saya delete saya punya kenyataan di media sosial saya, dan kita harap kawan-kawan yang post benda ni pun delete lah sama. Ini saya memberitahu ni, siapa yang post benda tu delete dulu. Nanti selepas kita
mendapat keputusan pada 26 hari bulan September, barulah kita boleh apa dipanggil upload balik sekiranya kita menang perbicaraan secara interparti itu. Okey, jadi tak perlulah tuan-tuan kelang kabut nak bicara di saman ni saudara memakan masa yang lama. Contohnya saya dengan Waitan Murti, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Saya mengeluarkan kenyataan terhadap apa yang berlaku di dalam mesyuarat kabinet. Dalam kes tersebut memang apa yang saya cakap itu berlaku di dalam mesyuarat kabinet. Ada pengesahan daripada seorang menteri kabinet, tetapi saya tak boleh nak kemukakan menteri kabinet itu sebagai saksi saya. Sebab dia terikat dengan OSA dan dia pun berada di sebelah sana, kita di sebelah sini, lain parti. Jadi bila dah tak boleh nak dapatkan saksi dan saya tak boleh nak mengemukakan minit mesyuarat kabinet yang sudah pastilah juga di bawah OSA, maka daripada saya kena bayar sampai 300,000, lebih baiklah saya ambil keputusan untuk meminta maaf. Ini kena fahamlah. Ada kalanya kalau kita berada di pihak yang betul pun, kalau kita tidak boleh mengemukakan bukti di mahkamah, kita kena berfikirlah sama ada kita nak meneruskan kes, nak terus lawan ataupun tidak. Dan dalam kes yang ini saya tak boleh komen. Tetapi saya rasa ramai orang dah tahu kenapa saya kena saman, kenapa injansi mahkamah diambil. Jadi siapa yang tahu tentang benda ni nak membantu saya dengan memberikan maklumat berhubung dengan perjumpaan ke, berhubung dengan bukti-bukti yang mungkin boleh membantu peguam saya menentang kes ini di mahkamah, bolehlah hubungi saya di talian 011-6221-5253. Boleh WhatsApp saya di 011-6221-5253. Okey, jadi itu ulasan saya. Saya tak boleh cerita tentang apa yang ada di dalam video yang berkaitan dengan video live saya pada 22 hari bulan Ogos. Jadi kalau misalnya ada soalan tuan-tuan yang saya cakap ketika video 22 Ogos, saya tak boleh sentuh dan saya akan kata itu ada injansi mahkamah. Inilah dia tuan-tuan. Kata tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Dia berkuasa, dia boleh minta apa saja. Kita kena hadap lah. Kita kena hadap. Kita cakap pun kena pilih-pilih. YB Kari Jamaluddin pun dia ada injansi mahkamah. Jadi kalau perkara yang berkaitan dengan YB Kari Jamaluddin pun, saya nak cakap saya kena pilih-pilih. Kalau benda tu ada dalam video saya yang telah ada injansi mahkamah, maka saya tak boleh cakap. Ini bagi orang yang tak faham. Itulah penjelasan saya supaya tuan-tuan faham. Belum bercara pun. Saya belum kalah lagi kes mahkamah ni, kes Saman ni saya belum kalah. Kita akan lawan insya-Allah. Walaupun ada injansi tuan-tuan, tidak bermakna mulut saya ni boleh dikunci berhubung dengan soalan-soalan tuan-tuan yang tiada kaitan dengan apa yang telah pun saya cakap pada tanggal 22 hari bulan 8. Untuk isu-isu lain, silakan kita boleh bersoal jawab macam biasa. Okey. Okey tu. Kenyataan media yang amat berhormat Perdana Menteri hari ini. Okey. Dia kata hari ini saya telah mengerusikan mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana pusat yang dihadiri oleh Ketua Setiausaha Negara, Menteri Besar, Ketua Menteri, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Setiausaha Kerajaan Negeri dan pengurusi jawatankuasa pengurusan banjir serta agensi-agensi yang terlibat termasuk JKM dan sebagainya lah. Jadi dia kata menurut laporan kesiapsiagaan Jabatan Meteorologi tu akhirnya dia kata sekarang ni fasa peralihan monsun akan bermula pertengahan September sehingga November. Dan Jabatan Meteorologi
juga menjangkakan monsun timur laut akan bermula daripada November sehingga Mac 2023 tu. Ya. Jadi kerajaan dah mengerahkan jentera semua bersiap siaga untuk menghadapi banjir tu. Jadi Datuk rasa macam mana untuk pilihan raya boleh berlaku tak dalam tempoh ni? Saya dah cakap lama dah, jangan sampai kena tipu. Saya dah kata dah, pilihan raya dia nak buat tahun depan, kan? Tapi ada orang percaya lagi. Ada orang masih cakap dia akan buat tahun ni. Macam saya cakap, kalau nak buat tahun ni, kena buat sebelum bulan 10. Paling lewat, paling cantik sekali lepas pilihan raya Johor, bulan 3 tu, terus buat pilihan raya. Mood pun tengah bagus, feel good factor menang di Johor dan Melaka, dengan kelulusan KWSP dibenarkan untuk dikeluarkan. So memang cantik lah. Nama tengah harum masa tu. Itulah masa terbaik untuk buat pilihan raya. Tapi yalah, dia tak mau jadi Perdana Menteri yang paling pendek dalam sejarah. Kita kena faham lah. Kalau kita jadi Perdana Menteri pun, kita tak nak jadi Perdana Menteri yang paling pendek dalam sejarah. Kuang-kuang pun mestilah nak lama sikit daripada Muhyiddin. Muhyiddin nak 18 bulan. Itu sebab saya dah cakap dah. Memang pilihan raya akan berlaku tahun depan. Dia akan buat bulan 3 ke atas. Maksudnya lepas bulan 3. Itu sebabnya bila ada orang kata bila belanjawan diawalkan, maknanya lepas belanjawan je 10 hari bulan 10 akan dibubarkan parlimen. No way. Sebabnya kalau nak buat, kena buat dalam bulan September ni. Hari ni Matt pula mengatakan bahawa kemungkinan besar di pertengahan September pun dah mula. Sebelum tu bulan November, kan? Awal tahun dulu kata bulan 10. Sekarang ni dah bulan September, lagi cepat. Jadi kalau kita tengok bila mereka buat rapat, Pakatan Harapan buat rapat di Selangor, di Taman Medan sendiri pun, Rafizi mengatakan macam sinkronis ayat Rafizi dengan ayat Perdana Menteri ni, macam lebih kurang sama. Macam lebih kurang sama je. Dia kata kalau buat pilihan raya sekarang time banjir, maka rakyat akan hukum Barisan Nasional. Memang itu pun kita cakap. Kita dah cakap daripada bulan 3 lagi. Buat pilihan raya cepat sebelum banjir datang bulan 10. Sebelum ekonomi menjadi semakin parah. Hari ini indeks harga pengguna pun makin meningkat. Hari ini kadar inflasi pun meningkat. Hari ini mata wang kita pun berbanding dengan US dollar menjunam teruk. Lepas tu kita punya BLR 3 kali dah naik lah. 0.25%, 0.25%, sekarang berada pada tahap 2.5%, dan kemungkinan besar akan naik lagi sebelum hujung tahun ni. Dengan kadar barang, harga barang naik apa semua, mata wang pun dah naik, makinlah naik harga barang ni. Jadi dengan faktor-faktor macam ni, kalau dibuat pilihan raya lagi lambat, lagi teruklah jumlah undi yang diperolehi oleh Barisan Nasional. Memang ada setengah orang suka keadaan begini, tetapi akhirnya yang rugi ialah parti kita, Barisan Nasional. Saya terpaksa cakap, saya akan cakap benda yang saya rasa betul. Kalau nak parti ni selamat, kena buat pilihan raya sekarang.